Okey, hari ini kita nak mulakan Selamat Pagi Malaysia dengan kita membawakan satu topik yang cukup menarik, iaitu melestari sewang dan cerita rakyat orang asli bersama si kecil. Jadi bersama dengan saya ada dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Profesor Madya Dr. Zawawi Ismail, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, dan juga di sebelahnya Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Pensyarah Kanan Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Macam saya katakan tadi, hari ini topik yang cukup menarik. Kalau kita lihat disebabkan bola ni, kita bersatu padu. Tak kira lah duduk mana sekalipun, kasta dia bagaimana, bangsa apa pun. Tapi kita memang kalau lawan, kita akan sama-sama lawan. Jadi kalau begitu indahnya kalau kita lihat di Malaysia ini pelbagai budaya, bangsa dan juga agama, kita tidak melupakan juga anak-anak orang asli ini. Walaupun kita risaukan pendidikan mereka kerana ada sedikit keciciran terjadi di situ, itu kita akan bicarakan sebentar lagi. Tapi hari ini melestari sewang dan cerita rakyat orang asli bersama si kecil. Mungkin boleh berikan sedikit mukadimah mengenai pelestarian ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafiqah, kalau bercerita tentang bola tadi kan, saya rasa orang asli pun sokong juga. Ya, saya setuju. Itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Berartinya apabila kita bergelar manusia, kita adalah sama sebenarnya. Dan daripada situlah kita lihat bahawa kepelbagaian yang ada di dalam kehidupan kita ialah perkara yang telah diatur dan tujuannya untuk kita meneroka antara satu sama lain, mengenali. Bukan untuk menyekat ataupun membataskan sesuatu perkara. Jadi ini juga berlaku kepada orang asli kita, di mana mereka mempunyai keunikan sendiri, tradisinya, culture-nya ataupun budayanya sendiri. Dan ianya merupakan satu perkara yang sangat istimewa yang ada pada kita. Betul? Jangan kita menganggap ia satu benda yang agak berbeza dengan kita, maka kita tidak bersetuju ataupun kita menentang dan sebagainya. Jadi ini kita lihat bahawa dalam pendidikan, dalam elemen pendidikan, kita melihat bahawa ini adalah ruang untuk kita mendekati mereka. Atau ruang untuk kita mengajak mereka untuk menjadi satu bangsa ataupun satu negara dalam sebuah negara yang begitu canggih ataupun begitu bertamadun. Jadi jangan ketepikan mereka, dan kita sebagai ahli pendidikan, kita nak melihat bagaimana kami boleh melihat dan mengajak mereka untuk bersama-sama dengan kita, walaupun kita nampak dari segi dalam perbincangan yang lebih lanjut mungkin ada keciciran dan sebagainya, tetapi ianya merupakan satu perkara yang dahulu. Sekarang ni kita nak mereka bersama-sama dengan kita. Jadi menyentuh mengenai pendidikan di sini, antara tujuh teras utama dalam memperkasa pendidikan negara adalah memberi penekanan kepada aspek karamah insaniah melalui pembentukan adab, akhlak dan juga integriti. Jadi bagaimana sebenarnya program ini boleh dikorelasikan dengan falsafah tersebut? Okey, kalau kita lihat manusia ini memang ada karamahnya lah. Karamah ialah kemuliaannya sendiri. Jadi manusia itu satu makhluk. Dalam mana-mana literature pun menunjukkan bahawa ia adalah makhluk yang sangat mulia. Dalam Islam memang manusia ialah makhluk yang paling mulia yang disebutkan oleh Al-Quran tentang perkara tersebut. Jadi oleh demikian, bagaimana kita lihat bahawa kemuliaan yang ada pada manusia itu perlu dikekalkan. Itu karamah insaniah, itu perlu dikekalkan sebagai tetap mulia. Sebab itu daripada kemuliaan itulah akan timbulnya integriti, dari situ timbulnya adab, susila, dari situ timbulnya tadi kalau ada cerita rakyatnya. Kenapa cerita rakyat itu dibina atau diwar-warkan atau diceritakan daripada lisan ke lisan dan sebagainya? Ia tujuan untuk membina karakter atau membina nilai manusia itu sendiri sebagai suatu pedoman, sebagai satu panduan, sebagai contohnya. Kalau kita dulu kita ada cerita-cerita batu belah batu bertangkup. Walaupun itu satu cerita rakyat, tetapi ada moralnya di situ, dari segi benar atau tidak itu cerita kemudian. Tetapi bagaimana kita nak menimbulkan sifat yang ada, nilai yang ada di dalam sesuatu cerita yang kita nak laksanakan. Sebab itu dalam program ini kita melihat bahawa pentingnya kita hari ini menyuntik dalam apa-apa jua pergerakan ataupun apa-apa jua yang ada pada kita, kita nak menyuntik kepada karamah insaniah. Mana kita nak mengangkat semula manusia sebagai
mempunyai nilai kemuliaan yang tertinggi. Dengan nilai yang tertinggi, nilai yang akan membentuk kepada ketamadunan, sudah pasti, dan kelestarian yang kita war-warkan pada masa yang akan datang. Sebab itu dalam hal ini, kita nak menggunakan cerita-cerita rakyat yang ada. Kalau kita lihat di sini dari segi sewang dan cerita rakyat orang asli, kita pun sendiri pun kadang-kadang tak tahu apa cerita rakyat mereka. Tapi mereka tahu tentang cerita rakyat kita. Jadi kita di situ, kita nak supaya kita tahu dan mereka juga mengetahui apa yang ada pada kita. Ialah di bawah Kerajaan Perpaduan ini banyak inisiatif dan juga program yang dilaksanakan untuk memastikan kita sama-sama mengangkat falsafah yang cuba dibawa oleh kerajaan pada masa kini. Dan ini merupakan salah satu caranya ataupun programnya melestari sewang dan cerita rakyat ini. Tapi bagaimana sebenarnya idea ini boleh tercetus? Okey. Pada asalnya idea ini merupakan satu yang kita lihat bila kita bekerjasama Fakulti Pendidikan setelah kami akan menganjurkan 60 tahun nanti. Jadi ulang tahun kami. Jadi setelah 60 tahun itu kami sebenarnya banyak terlibat dalam aktiviti-aktiviti bersama anak-anak orang asli. Dan kita melihat bahawa salah satu modal untuk menarik anak-anak orang asli ini untuk bersama dalam setiap aktiviti pendidikan yang kami jalankan adalah melalui tarian sewang. Kerana tarian sewang itu adalah satu simbolik hubungan antara masyarakat orang asli ini dengan alam semula jadi. Dalam tarian sewang itu sendiri, dia ada peraturan dia. Dia ada dia punya tata susila dia. Adab sopan yang diperkenalkan secara tak langsung. Dan daripada situlah kita merasakan bahawa kenapa nilai ini tidak diangkat. Diangkat sebagai satu bentuk pengajaran dan pembelajaran. Seperti mana yang Prof nyatakan tadi, bahawa kita cuba melihat di mana suatu nilai yang dirasakan bahawa ianya terasing mungkin dalam segi masyarakat lain. Tetapi sebenarnya kita perlu menghargai nilai tersebut kerana dengan nilai-nilai yang ada dalam tarian sewang itulah yang membentuk keharmonian masyarakat mereka. Mereka sangat bersatu padu dan dari segi rentak tarinya, dan walaupun kita akui bahawa kita tahu bahawa sewang ini ada pelbagai. Ia bukan sekadar nyanyian, dan dari segi falsafah sewang itu ianya lebih kepada untuk mengubati, menghalau hantu, menjaga keselamatan. Okey, itu adalah antara kepercayaan-kepercayaannya. Tetapi kita bawakan dari sudut pendidikannya, sewang ini adalah satu bentuk penghormatan dan juga hiburan. Jadi kenapa kita tidak mengangkat unsur hiburan itu dalam bentuk pendidikan yang boleh mendekatkan anak-anak ini supaya tidak terasa terasing. Kadang di sekolah itu dia merasa satu dunia yang berasingan. Jadi bila kita mengangkatnya sebagai satu elemen dalam pendidikan, manakala kita katakan bahawa dengan bersewang kita boleh menyampaikan pelbagai maklumat, literasi, mengajar literasi dengan lagu-lagu sewang. Contohnya dalam tarian sewang dia ada bola o bola. Itu salah satunya. Dalam bersewang dia juga memperkenalkan bola o bola. Kenapa tidak mengangkat lagu o bola itu sebagai satu kata semangat untuk Malaysia. Okey, Altras dengar situ ya. Altras ada ya lagu daripada sewang bola o bola. Bola o bola yang mana masyarakatnya bersatu padu dengan permainan bola itu sendiri. Jadi itu falsafah yang ada. Dari situlah idea kami mengangkatnya sebagai satu bentuk literasi ataupun pengajaran dan pembelajaran dalam pendidikan ini. Menyentuh mengenai pendidikan, kita beralih semula ke soalan saya yang pertama sekali. Kerana kita lihat dan kita khawatir sebenarnya mengenai isu keciciran di kalangan anak-anak orang asli. Jadi bagi pihak UM sendiri, bagaimana untuk melihat dan juga bagaimana untuk kita mengatasi isu ini? Baik, peranan kita sebagai fakulti yang paling tua lah di Malaysia, dari mana pada tahun ini betul matang. Ya, kita menyambut Jubli Intan 60 tahun. Jadi menjadi suatu kebanggaan kepada kami untuk kita terus menyumbang kepada kumpulan orang asli ini. Dan kita banyak kajian-kajian yang berkaitan dengan keciciran yang dibuat oleh ahli-ahli kami di fakulti. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita perlu bergerak ke depan. Kita bukan lagi kita nak apa yang kita nak, dan kita kena melihat mungkin ini analisis perlu kita buat dan sebagainya. Sebab institusi pendidikan ataupun elemen pendidikan dalam institusi masyarakat orang asli ini sudah ada sebenarnya. Sudah ada. Kalau tidak ada, bagaimana mungkin mereka boleh menyampaikan
menyampaikan daripada ilmu daripada satu generasi ke satu generasi yang lain. Cuma barangkali selama ini kita memaksa mereka menggunakan kaedah kita, duduk dalam kelas dan sebagainya. Jadi itu yang menyebabkan pelajar tak datang kelas dan sebagainya. Jadi kehidupan mereka sedikit berbeza daripada kehidupan kita. Jadi kita kena sesuaikan pedagogi yang kita gunakan. Sebab itu kalau di Fakulti Pendidikan kita memperkenalkan responsif pedagogi, di mana kita melihat apa yang mereka ada. Apa yang mereka suka, kalau kita bawa mereka pergi memperkenalkan ini pokok dan sebagainya, apa jenis pokok dan sebagainya, realiti kehidupannya begitu. Jadi itulah yang perlu kita bawa ataupun itulah yang perlu kita ketengahkan. Kita tak boleh memaksa mereka ataupun kita tak boleh hanya sekadar meletakkan di dalam bilik kelas, kita tayangkan gambar dan sebagainya. Dia ialah menarik bagi satu ketika, tapi dia lebih suka kepada benda yang secara realiti. Interaktif. Jadi itu antara perkara yang sangat penting yang perlu kita sesuaikan di dalam sistem pendidikan kita. Sudah pasti banyak kajian yang perlu dibuat dan banyak penerokaan yang perlu dilakukan kepada mereka ini. Sebab itu kalau kita lihat sebenarnya kemampuan yang ada pada kumpulan orang asli kita sebenarnya merupakan satu perkara yang masih lagi kita tidak sepenuhnya meneroka. Sebab itu dalam hal ini, dalam bidang pendidikan kami di Fakulti Pendidikan, juga dalam bidang-bidang yang lain, antropologi dan sebagainya, perlu kita masuk bukan untuk membetulkan apa yang ada pada mereka. Sebab itu yang ada pada mereka, kita perlu meraihkan apa yang ada pada mereka. Dalam masa yang sama, kita ketengahkan perkara-perkara yang baik yang ada pada mereka. Jadi itu antara perkara komitmen kami untuk memastikan bahawa keciciran yang berlaku ini disebabkan tadi, apabila kita nak memaksa mereka hidup seperti mana kita. Tidak boleh begitu. Sebab itu kalau misalnya saya orang Terengganu, kalau kita berjumpa dengan seorang, kita jumpa orang Terengganu ke, jadi kita lebih kata orang ngam. Pasal kita ada kesamaannya di situ. Kalau kita di luar negara, orang Malaysia ke, so ada kesamaannya di situ. Jadi sekarang ni jangan kita mencari perbezaan, kita cari kesamaan antara kita, masyarakat Malaysia ini dengan orang asli. Di mana yang boleh kita berinteraksi di situ. Itu antara poin yang boleh kita dekati dan juga kita laksanakan beberapa perkara supaya dapat mengubah senario keciciran dan sebagainya. Ganu pun makin hebat pula. Ada juga. Boleh. Okey, saya tertarik dengan apa yang doktor katakan tadi. Kenapa? Ialah kita faham dalam sewang ini dia ada falsafah di sebaliknya. Kalau kita tidak memahami dan kalau kita tidak ada konsep terbuka itu, mungkin ada yang akan merasakan bahawa mungkin terpesong sedikit dari segi akidah dan juga agamanya. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memurnikan pengajian apa yang ada dalam sewang ini dalam sistem pendidikan kita, doktor? Okey. Menariknya, ramai yang kita rasa takut. Kadang kita rasa takut untuk menerima budaya lain kerana perbezaan yang ada pada mereka. Kita memandang kenapa perlu memakai pakaian tradisi mereka dengan dia punya bomba di atas, dan kita rasa beza dengan kita hari ini. Tetapi sebenarnya dengan meraihkan kepelbagaian tadi itu, sebenarnya kita melihat semula unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu. Kita merasakan bahawa inilah masanya yang kita boleh ambil nilai-nilai tersebut, kita sepadukan dengan elemen yang ada dalam pendidikan kita untuk kita angkat dia. Dan inilah dalam usaha kita untuk mengangkat dan memetabatkan tarian sewang kepada masyarakat umum. Kita telah mendapat sokongan penuh daripada Yayasan Hasanah Adfaz, kemudian kita bekerjasama dengan Persatuan Kurikulum Malaysia, Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi IPG Kampus Tengku Afzan, lepas itu Kementerian Pendidikan sendiri menyokong usaha-usaha kita ini ke arah untuk mengangkatnya, di mana kita akan menganjurkan satu pertandingan sewang. Sewang si kecil, maksudnya yang anak-anak kecil ini akan bersewang dan di sebalik mereka menyampaikan sewang itu adanya nilai-nilai cerita-cerita yang akan disampaikan. Kalau dulu kita takut tak apa yang disebut, sebenarnya kita akan menyatakan bahawa inilah ceritanya. Kerana dalam setiap satu gerak tari itu bukanlah sekadar mentera. Sebenarnya mentera itu untuk perubatan yang kadang-kala ianya sudah mula tidak begitu diamalkan dalam masyarakat yang hari ini. Apa yang mereka lakukan sewang ini adalah satu penghormatan kepada sesuatu yang mereka rasakan bahawa jika ada tetamu itu untuk dihormati, mereka akan menghormatinya. Jadi
Jadi itulah persembahannya. Jadi kenapa elemen bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita meraihkan orang lain itu tidak diangkat sebagai satu bentuk adab sopan, kesopanan dalam masyarakat tersebut bila menerima tetamu. Jadi janganlah kita rasa janggal, sebenarnya itu adalah dia menghormati kita. Dan di sebalik lagu-lagu yang dinyanyikan itu juga ada yang nasihat-nasihat, pembentukan peribadi. Jadi ini kita bersama dengan rakan serta sinergi kita akan mengangkat tarian sewang ini sebagai satu bentuk wacana pendidikan dalam menyampaikan pembentukan kepribadian pelajar-pelajar kita hari ini. Okey, menyentuh mengenai pertandingan, di sini juga ada satu penganjuran teater musikal kanak-kanak sewang cerita rakyat orang asli. Mungkin Doktor boleh terangkan lebih lanjut? Okey. Okey. Alhamdulillah Fakulti Pendidikan di bawah Prof Dekan bersama dengan Persatuan Kurikulum Malaysia dan sokongan penuh daripada Yayasan Hasanah dan juga Adfas, kita telah bekerjasama dengan beberapa sinergi untuk menganjurkan, iaitu membawa anak-anak orang asli ini ke Universiti Melaya. Kita akan bawa keluar daripada 7 negeri ini ke Universiti Melaya untuk membuat persembahan dan terbuka kepada semua pelajar-pelajar Universiti Melaya dan orang awam untuk bersama-sama menghayati dan menghargai cerita-cerita di sebalik tarian sewang. InsyaAllah mungkin kita jemput semua jika berkesempatan untuk bersama kami dalam meraihkan sambutan Jubli Intan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya. Okey, ala-ala kita pun bersama dengan Fakulti Pendidikan pada hari ini. Mungkin boleh kongsikan sedikit. Kenapa bila kita bercakap mengenai keciciran di kalangan anak-anak orang asli ini, mungkin dari segi faktor komunikasi juga mempunyai kita ada satu masalah di situ. Bagaimana komunikasi berkesan untuk kita menyampaikan sesuatu ilmu kepada mereka. Betul. Jadi disebabkan usia yang telah pun matang fakulti ini, mungkin boleh kongsikan juga kepada mungkin cikgu-cikgu di luar sana. Bagaimana komunikasi berkesan untuk anak-anak orang asli. Baik, antara perkara yang penting di dalam pendidikan itu adalah komunikasi sebenarnya kan. Jadi apa yang boleh kita lihat dari segi komunikasi yang berlaku hari ini ialah barangkali sehala kita saja yang memerlukan respon daripada dia, tapi sebenarnya kita tidak mendengar respon daripada mereka. So itu antara perkara yang penting. Jadi kalau sebab apabila kita berkomunikasi, kalau ada bahagian atau pihak yang dominan, dia akan menyukarkan komunikasi. So sebab itu dalam hal itu kita kena buka ruang untuk mereka berkomunikasi dengan kita dengan baik. Sebab itu dalam hal ini sangat-sangat penting apabila kita perlu merancang secara strategik. Okey, apa yang mereka perlukan. Okey, mungkin mereka ni dari segi rasa malu mungkin tinggi dan sebagainya. Mungkin komunikasi itu bukan hanya pada komunikasi verbal ataupun suara, tapi komunikasi non verbal merupakan satu perkara yang sangat penting. Sebab saya tengok bila kita buat kajian, kita dapati bahawa 80% sebenarnya komunikasi berlaku dalam bentuk non verbal. Sebab itu kalau kita boleh lihat bagaimana komunikasi non verbal di kalangan orang-orang asli sebagai contohnya, bagaimana mereka ini dapat kita manfaatkan keperluan ataupun apa yang ada pada mereka itu untuk memastikan perjalanan itu berjalan dengan baik. Sebab itu komunikasi satu perkara, dan antara perkara yang menyumbang kepada keciciran ialah apabila komunikasi itu tidak berlaku dengan sebaiknya. Itu antara perkara. Bila begitu kita tak faham dia tak faham kita, dan kita tahu apa yang dia nak, dia pun kurang faham barangkali apa yang kita perlukan daripada mereka. So itu antara perkara yang penting yang perlu kita bawa dalam hal. Jadi kena jadilah pendengar yang baik. Dengar bukan guna telinga saja, tapi dengar guna mata, dengar guna hati. Betul. Segala aspek perlu kita faham. Mungkin sedikit harapan daripada Dr. Nazri. Harapan saya adalah daripada tarian sewang itu sendiri sebenarnya adalah komunikasi. Simbolik komunikasi masyarakat orang asli kepada umum. Jadi kita bawakan hari ini bersama dengan teater musikal ini adalah bagaimana mereka menyampaikan hasrat mereka, cerita-cerita mereka, bagaimana mereka membentuk keharmonian masyarakat itu sendiri melalui budaya tradisi tersebut. Saya harap kita sama-sama menyokong dan menjadikan ianya sebagai satu bentuk komunikasi yang disampaikan dalam bentuk terbarulah hari ini. Baik. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Nazri Abdul Rahman, Pensyarakanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan UM, dan juga Profesor Madya Dr. Zawawi Ismail, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Melaya, kerana sudi berkongsi bersama dengan kita bagaimana melestari sewang dan cerita rakyat orang asli bersama si kecil. Terima kasih banyak. Terima kasih.